Wifi dah asal. Dah betul. Kita buka setting. Apa salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi wa sari wa atliq bi lisani واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Ta'ala. Sambung kitab Hidayatus Sibyan. Pada kaifiat B, muka surat 60 Rumi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدار. آمين يا رب العالمين. Kaifiat sembahyang. Setelah kita selesai berkaitan dengan menutup aurat, menutup aurat selesai dah, masuk kaifiat kembali. Kaifiat. Qala al-musannif, berkata pengarang, Syahdan bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya, dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada lainnya. Kena tahu ni. Kalau tak tahu, boleh menyebabkan sembahyang itu tak sah. Apa dia? Mesti tahu kaifiat. Kaifiat ni cara sembahyang. Mesti tahu cara sembahyang. Iaitu, maksud tahu cara sembahyang tu berdiri, rukuk, i'tidal. Yalah, takkan tak tahu sembahyang. Kalau orang baru masuk Islam, ikut aja tak apalah. Tak tahu, dia baru masuk Islam, ikut aja. Takkan kita Islam dari kecil pun nak ikut aja, kan? Kalau budak-budak
umur 7, 8, 9, 10 tahun tu, ikut je Pak Imam lah. Boleh je. Tapi kalau dah 30, 40, 50 takkan ikut aja. Jadi kena tahulah cara sembahyang. Bila sebut cara tu, berdirinya kena baca Fatihah. Kena tahu tahiyat wajib baca, kalau tak baca tak sah. Kena tahu sujud macam mana, tahu kaifiat cara sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya. Rukun sembahyang ada 13, rukun qalbi ada 2, rukun fi'li ada apa? Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Betul tak? Betul lah. 5 2 5 6 13 tak? Betul lah. 2 rukun qalbi, niat dan salam. 5 rukun qauli, rukun perkataan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. 5. 6 rukun fi'li, rukun perbuatan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, sujud balik, betul tahiyat, baca tahiyat akhir. Kan? Kena tahu itu satu-satu tu, yang mana wajib, rukun-rukunnya. Dan segala syaratnya. Kena tahu segala syarat. Syaratnya tak boleh ada najis masa sembahyang, tak boleh terdedah aurat, wajib tutup aurat kan. Ketika sembahyang kena menghadap kiblat, itu syarat-syarat dia. Wajib tahu kan? Dan segala sunatnya, kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Kalau tidak, bimbang takut yang wajib kata sunat. Sebab tu kena tahu yang mana sunat. Yang bila tak buat yang sunat, maka tak payah fikir apa-apa, dah benda dah lepas. Tak perlu nak qada ke nak ulang balik. Kena tahulah yang mana sunat. Dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Kena tahu lah. Kalau orang cakap okey, subhana rabbil azim, hukum apa? Kena boleh jawab. Tak boleh jawab dosa. Ni cerita dosa pahala ni. Sebab dia wajib Kalau kata okey, kita ada pokok. Bukan kita ada pokok. Bukan. Ada soalan, pokok ada tumbuh durian. Dah berbunga dah. Mari tokai, Cina lah. Masa tokai ni Cina lah. Mari dia nak beli, masa tu mungkin dalam 3 bulan lagi baru start luruh lah buah durian tu. Sekarang dah bunga dah. Ataupun lagi sebulan ke, lagi 2 bulan. Buat contoh lah. Dia pun tengok, wah bunga, wah sudah banyak bunga. Okey lah, ini pokok saya macam apa dia panggil, pajak macam tu kan. Ambil duit ni, katalah berapa, 2,000, kata musangking mahal, 2,000, ambil 2,000 ni, nanti sampai bila dah ada buah, nanti sampai habis musim, semua sedia punya. Sikit banyak dia tanggung rugi. Boleh tak? Kita tak tahu, dan kita tak ada pokok pun. Ni soalan je. Tak berdosa. Kalau ada pokok dan tak nak buat je tu, tak apa, aku nak jual sendiri, tak tahu hukum tadi, tak berdosa. Apa hukum? Setengah orang tak tahu apa hukum dia. Datang dia, orang tu bayar 2,000, ambil buah dalam poket, tunggu sebulan 2 bulan gitu, nanti dia tunggu. Kita tak boleh tunggu lah. Waktu tu dia punya, memang dah bayar siap-siap. Mau ke tak mau? Habis kalau tak ada buah, kalau semua tak jadi bunga tu, saya rugi lah. Kalau banyak buah, saya untung lah. Kalau terlebih banyak, sekarang tak nak. Soalannya, boleh ke tak boleh, halal ke haram? Nanti dalam hukum tu. Kita tak nak cerita hukum halal haram tu, dia nak cerita tiba-tiba kita tak tahu hukum tadi. Ramai tak tahu. Okey, tak tahu. Dan kita tak ada pokok pun. Ataupun kita ada pokok, cuma kita nak jual sendiri. Tak berdosa. Tak berdosa. Yang berdosa, dia ada pokok dan dia buat begitu, rupa-rupanya haram. Baru berdosa. Dalam bab ni, tak boleh. Tak tahu berdosa terus. Saya nak bagi tu perbezaan tu je. Kalau tak tahu, sebab apa? Setiap orang kena sembahyang. Jadi kena tahu mana wajib, mana sunat. Habis pokok durian tadi tak tahu pun. Mu tak ada durian, tak payah tahu. Mu tak ada pokok. Tengok, bukan pokok durian je lah. Termasuk pokok rambutan. Masa bunga tu. Orang letak dah, ambil. Ni, 1,000. Musim ni, semua aku punya sampai habis musim. Nak. Ada lagi 2 bulan, baru sekarang dah bunga. Nanti baru dia nak buah ni. Kalau kena makan ulat ke apa ke, masih lah. Okey, nak ambil, nak tak nak? 1,000. Ada berapa pokok? Ada 30 pokok. 30,000. Habis ambil sekarang lah. Tempah siap-siap. Dia pun, nak. Soalan boleh ke tak boleh? Dia, mana ada pokok durian? Dia mana ada pokok rambutan? Tu cerita jirannya. Dia tak berasa, tak tahu ilmu tu. Ataupun dia ada pokok rambutan. Cuma aku nak jual sendiri. Tak berasa juga. Sebab dia tak nak amal perkara itu. Tapi dalam masalah sembahyang ni, mana wajib? Subhana rabbil a'la, wajib ke sunat? Tahu ke? Wa bihamdihi wajib ke sunat? Tahu ke? At-tahiyatul mubarak, saya baca pendek-pendek lah. At-tahiyatul mubarakatuh salawat, wajib ke tak? Tak tahu lah. Kama sallaita ala Ibrahim, wajib ke tak?
Allahu Akbar kabira. Itulah. Kena jawab lah. Boleh wajib, tak wajib, sunat, wajib. Kena bagi tahu lah. Tak tahu dosa. Sedangkan tahu tak? Boleh tak tempah awal buah rambutan tadi? Tak tahu tak apa. Kecuali dia nak amalkan rupanya haram, baru berdosa. Nak bagi beza. Hukum tadi tak boleh. Durian ke apa tak boleh. Dia panggil apa? Pajak ke apa istilah banyak. Tak boleh. Kena haram. Itu bab lain, bukan nak masuk. Saya nak bagi tahu, alah aku tahu ke aku tak tahu ke? Kita jenis orang tak tanam apa. Jadi tak apalah tak tahu. Tapi dalam bab ni tak boleh. Itu satu bab, banyak lagi bab-bab lain lah. Bab-bab lain banyak lagi. Jadi maka berdosa kerana apa? Kerana dia kena bezakan yang mana wajib, yang mana sunat dalam sembahyang. Sebab setiap orang sembahyang, dan wajib sembahyang sehari 5 kali. Jadi kena tahu. Bahkan dan memadalah bagi orang awam itu jikalau i'tiqad ia akan sekalian yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu. Kalau dia serabua tak reti tak reti nak bukan tak reti, Allah nak belajar ni balik, Allah malah. Dia pun i'tiqad, dia pegang macam mana? Semua wajib. Kalau kata dia tahiyat awal wajib. Baca surah Qul huwallahu ahad rakaat pertama, rakaat kedua kan baca surah wajib. Apa lagi? Baca subhana rabbiyal a'la wajib. Dia bantai semua wajib. Rabbi fili warhamni wajib. Semua wajib. Bagi orang awam tak ada masalah, sah sembahyang. Okey. Bagi orang awam kita semua okey. Ataupun setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Tetapi tiada dibezakan dia. Dalam sembahyang ada wajib ada. Dalam sembahyang ada sunat ada. Yang mana satu? Ada. Jangan kata ada. Yang wajib ada, yang sunat pun ada dalam sembahyang kita ni. Yang wajib mana? Ada lah. Jangan sebut. Kalau dia kata je yang sunat tu wajib, okey selamat. Kalau dia kata yang wajib tu sunat, batal sembahyang. Yang wajib tu sunat. Contoh dia kata Fatihah tu sunat, batal sembahyang. Bukan batal, tak sah daripada awal. Kalau dia kata tahiyat akhir tu sunat, habis. Kalau dia kata selawat Allahumma salli ala Muhammad ketika tahiyat akhir tu sunat, batal sembahyang. Bukan batal, tak sah awal, tak sah sembahyang. Kalau dia kata rukuk tu sunat, tak sah. Jadi maknanya bagi orang awam, kalau kata semua wajib, sah sembahyang. Ataupun kata ada wajib, ada sunat tapi tak ditentukan. Maksudnya dia tak tentukan mana-mana, ada je. Jadi kalau tak tahu, baik jangan tentukan. Kata ada wajib, ada sunat tak? Mana? Ada. Gitu kan. Kalau dia tentukan dalam hati dia, yang wajib itu sunat, okey lagi. Yang sunat itu wajib, habis sembahyang. Jadi yang terbaiknya kita nak sembahyang hari-hari ni, biarlah tahu mana wajib, mana sunat. Itu yang kadang-kadang kalau bila kita tengok, kalau tak tahu wajib sunat, contohnya takbir raya yang 7 kali tu. Itu yang jadi masalah. Masalah lah kalau tak tahu. Dah sembahyang raya setahun 2 kali. Tiba-tiba boleh ingat, kadang-kadang lupa. Imam bukan kadang lupa. Biasa manusia kan. Yang tak lupa ni malaikat. Biasalah lupa. Dia yang pesan insya-Allah kita lepas ni 7 takbir, rakaat kedua 5. Dia Allahu Akbar bismillah terus sekali je. Dia pesan kat orang ni jangan duduk pelik pula lah kalau yang baru-baru sembahyang ni takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 kali ya. Dia pun okey, baca usolli apa semua, Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri lupa. Biasalah tu. Tapi kalau tak tahu mana wajib mana sunat, itu yang dia cancel. Minta maaf kat tadi sembahyang tadi cancel. Berdosa. Dia dah batalkan sembahyang, berarti tak perlu batalkan sembahyang pun. Kerana dia batalkan sembahyang orang. Okey. Kena tahulah yang mana wajib, yang mana sunat. Kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Bimbang takut batal sembahyang. Kerana sembahyang adalah yang pertama, ibadah yang pertama yang ditanya dalam kubur. Kalau sembahyang tu gagal, sembahyang tu tak sah ke? Sembahyang tapi tak sah. Kalau orang yang tak sembahyang, kita tak heran. Memang dia tak nak sembahyang, kita tak heran pun. Kita cuma risau nak ajak dia mari sembahyang je, yang tu kita risau. Yang kita paling sedih sekali yang dah sembahyang ni. Yang tak sembahyang tu boleh dia kata macam mana, memang dia ni tak sembahyang. Jadi biarlah. dah tak sembahyang, lalu dia kena seksa dalam kubur, biarlah, dah memang dia jenis tak sembahyang. Yang kita kesian ni yang jenis sembahyang. Jenis sembahyang tapi sembahyang dia tak sah, itu yang kesian. Orang yang tak sembahyang kita tak kesian. Macam mana dah mu tak nak sembahyang kan? Dah tahu wajib tak sembahyang juga. Ini yang dah sembahyang tapi tak sah. Maknanya seolah-olah tidak sembahyang. Allah kesian yang ini. Kesian. Jadi kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Yang ke C, tempat sembahyang. Tanbihun.
Bermula tempat sembahyang, iaitu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, orang yang sembahyang pada ketika berdirinya dan rukuknya dan duduknya dan sujudnya, atau bersentuh dengan dia oleh pakaiannya. Bila dikata dalam tempat sembahyang tu tak boleh ada najis. Jika ada najis, maka tak sah sembahyang di tempat sembahyang. Apa maksud tempat sembahyang? Ada orang kata tempat sembahyang tu sejadah besar sejadah. Bukan. Tempat sembahyang adalah ketika dia bergerak, sama ada dia berdiri, duduk, rukuk, yang dia bergerak ni nak sembahyang, badan dia bersentuh tempat itu ataupun pakaian dia bersentuh tempat itu. Itulah nama tempat sembahyang. Maka tempat itu mesti suci daripada najis. Mungkin kita katakan masa berdiri, tempat sembahyang masa berdiri kecil je lah orang lelaki. Besar ni ya, besar tempat kaki. Itu tempat sembahyang dia. Masa rukuk masih lagi besar tempat kaki. Masa dia sujud, tempat sembahyang lagi besar lah. Termasuk lutut, termasuk tangan, dahi. Lepas tu pula kalau pakai jubah ke pakai kain ke, kain tu akan kena atas lantai. Itu tempat sembahyang tu. Kalau kata sejadah tu tempat sembahyang, kalau kita sembahyang, kita punya kain akan terkeluar daripada sejadah, kita kata itu bukan tempat sembahyang. Tempat sembahyang sejadah aja, bukan? Dia bukan kira sejadah. Dia kira tempat mana yang kena. Kalau masa berdiri tu, kepala terkena bumbung. Bumbung tu tempat sembahyang. Dikira tempat yang kena tu. Kalau masa sujud, bawah perut ni, bawah pusat, dekat pusat ni, masa sujud tak kena bawah, baju tu tak kena, maka tempat tu bukan tempat sembahyang. Ada najis pun tak apa. Jadi ataupun dia sembahyang tepi dinding. Masa sembahyang tepi dinding, kena tepi ni, tempat sembahyang lah dinding tu, tak boleh ada najis kat dinding tu. Jadi tu maksud tempat sembahyang. Dia nak ingatkan je, sebab bila sebut tempat sembahyang, orang ingat ke bawah tu aja. Bukan. Tempat yang terkena baju, pakaian dia, tempat yang terkena tubuh badan dia ketika bergerak daripada awal sampai akhir, itulah dinamakan tempat sembahyang. Kalau tak bersentuh, dia bukan nama tempat sembahyang. Walaupun duduk celah hengkang, tapi tak kena pun setiap kali sujud dia pakai seluar, sujud tak kena, duduk tak kena, contohlah, maka celah hengkang dia kat bawah tu, itu bukan tempat sembahyang. Yang bawah tu lah masa duduk tu kan. Gitulah maksud dia nak pesan aja. Bermula yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara. 21 perkara. Maknanya perkara yang membatalkan sembahyang ada 21. 21 perkara. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja, bercakap. Memang bercakap batal lah. Lagi diketahui akan haramnya, dan dia tahu cakap tu haram, iaitu membatalkan. Kalau dia tak tahu, kalau tak tahu tak batal. Ada kawan tak tahu? Ada. Nanti kita cerita. Tunggu baca dulu. Jadi kita cerita. Sahabat Nabi tak tahu, boleh. Nantilah. Okay. Jadi kalau bercakap batal. Dan ingat akan dirinya dalam sembahyang. Maksudnya dia sedar dalam sembahyang, bukan telatah, bukan. Memang sedar sembahyang dan bercakap, batal lah. Dengan 2 huruf atau 1 huruf memberi faham, atau 1 huruf yang bermat. Walaupun tak bagi faham sekalipun, tapi panjang. Kalau faham, mari sini, lagi lah batal. Kalau tak faham pun, ayat tu terpotong. Apa maksud apa? Tak ada lah. Tapi tetap batal juga, walaupun tak bagi faham. Sebab dia huruf yang bermat, mim alif. Banyak. Jadi kalau lah tak faham sekalipun batal. Aku tak bercakap, mana faham? Tetap juga batal. Maksud bercakap tu mengeluarkan suara tu, yang bukan baca Quran, bukan zikir, bukan doa. Batal. Mengeluarkan suara, keluar suara kat mulut, bukan baca Quran, bukan zikir tu wirid lah, bukan doa. Doa tu syarat lah, 3. Selain pada bukan 3, keluar kat mulut, namanya bercakap. Walaupun namanya dipanggil macam berdehem. Berdehem tu bukan cakap, tapi keluar suara. Keluar. Boleh tak eja? Boleh lah. HMMM. Gitulah maksudnya. Panjang lah. Cuma nak kira, nak eja payah, tapi boleh lah panjang. Batal memang. Dikira bercakap. Sebab bercakap adalah yang keluar suara, ulang balik, yang keluar suara, yang bukan Quran, bukan wirid, bukan zikir, bukan doa. Maka itulah bercakap. Buat hidung dia bunyi, cakap tu batal. Jadi hati-hati juga. Hati-hati, ada orang masa tak sembahyang tak bunyi, masa takbir je kokak bunyi. Saya pergi banyak tempat bunyi kok bunyi ada orang masa sebelum sembahyang tak bunyi pun hidung ni. Dia macam tak tahulah. Bila batal sembahyang, dia dikira orang tak sembahyang. Sekali tinggal sembahyang, nama dia dah tercatat dekat pintu neraka. Tu kita takut tu. Tu takut tu bimbang. Sekali tinggal sembahyang dengan sengaja. Dia bukan sengaja tinggal, sengaja lah tu.
Tapi dia sembahyang, tak sah. Sengaja meninggalkan sembahyang. Tu risau kita. Tak boleh buat bunyi. Bersalahan jika berkata ia dengan lupa. Lainlah dia terlupa dia tengah sembahyang. Maka tak batal. Ada syarat lah, kita baca. Kalau terlupa tak batal bercakap. Dan sedikit perkataan, dengan syarat yang lupa tu sikit perkataannya. Iaitu sikit berapa? Iaitu 6 kalimah. Biasa yang terlupa ni, ataupun tak sengaja ni, biasanya bercakap lah. Dia melatah. Bunyi merecun, pom, dia keluar mulut melatah. Lebih 6 patah perkataan, kena kira. Lebih 6 patah perkataan batal. Sebab dia tak sengaja. Ataupun orang cakap tak sengaja, dia tak tiba-tiba cakap kat orang sebelah tak sengaja. Mana dia? Yang tak sengaja macam mana? Yang tak sengaja bila dia tak cukup rakaat, contoh. Imam tak cukup rakaat, contohlah. Tak cukup rakaat, 4, dia buat 3. Kemudian lepas dia salam, dia ingat dah habis. Kemudian orang cakap, tak cukup tadi. Ya, dia cakap sengaja dia bercakap. Tak. Memang dia cakap tu sengaja, tapi dia tak sengaja bercakap ketika masih lagi sembahyang tak habis lagi tu. Sembahyang 4 buat 3, tak habis lagi tu. Sembahyang dia tak batal lagi. Dan dia bercakap. Bila dia bercakap gitu, adakah batal? Tak batal. Tapi dengan syarat 6 patah perkataan. Kata, ada orang belakang tu, sepatutnya subhanallah minta dia tambah. Tapi dia dah salam dia ikut, dia tak kerti ke apa ke, dia pun cuek imam. Tadi 3 tadi, bukan 4. Tak cukup 1 ni, dia kata. Dia bercakap tu batal lah. Sebab dia sengaja. Sebab dia tahu tak cukup dan dia cakap yang makmum tadi batal lah. Berapa? Batal tu dia bercakap batal. Malah dia salam tu batal lah, makmum tadi. Imam tak batal lagi. Sebab dia bukan sengaja nak bagi salam. Dia ingat 4. Dia tak batal lagi. Dia pun, ya ke? Berapa perkataan? 2 lah. Sungguh tak cukup tadi. Dia pun tengok belah sini pula. Imam tak puas hati, tanya ke sini. Sungguh tadi 3 rakaat. Berapa dah tadi? Sungguh tadi 3 rakaat. Tadi yang mula-mula tadi, ya ke? Yang mula-mula tadi, ya ke? 2 lah. Lepas tu dia bagi kawan ni pula, dia tanya lagi. Sungguh ke? Kira-kira 6. Kalau 6, tak 6 ke bawah tak? 6 dan ke bawah tak? 6 ke atas, 7 bawah. Dia kira-kira balik. 6 lagi nak. Tambah terus, bangun terus. Tak payah Allah Akbar, bangun terus dalam sembahyang. Yang bercakap tadi, dia maaf sebab dia bukan nak bercakap dalam sembahyang. Tapi kalau 7 aja, habis. Sembahyang balik, kita sembahyang balik. Itu kalau bercakap. Kalau baca wirid pun sama sebenarnya. Wirid pun kira bercakap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Itu kira bercakap tu. Kalau nak cuek, kena cuek cepat-cepat. Yang cuek tu confirm batal lah. Astaghfirullahalazim. Berapa? Astaghfir 1, Allah 1, azim 1. Astaghfirullahalazim 2. Astaghfir. Habis tu maksud, kalau dah bagi tahu pun tetap juga sembahyang dia batal dan dia kena sembahyang daripada awal balik. Jadi kalau astaghfirullahalazim 3, cuek cepat-cepat. 3. Imam ni kena tahu lah. Dia bukan imam je, orang sembahyang seorang ke tak kisahlah, ni contoh kan tu. Dia pun kata, tak cukup tadi. Dia kena fikir, jangan cakap. Ni kan cakap, sebab aku 3 ni, ada lagi 3. Sungguh kot. Memang buat betul kot. Dia ingat, dia fikir, ya, terus bangun. Tak payah Allahu Akbar, tak payah apa-apa, terus masuk. Seolah-olah yang tadi tu tak kira, yang bercakap yang tapi kalau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu, tak payah dah. Tak payah, cukup lah. Cakap je lah, dah sembahyang sekali lagi, tak cukup tadi. Okey. Nampak? Kalau kita tak mengaji, dalam kitab tulis 6. Kalau kita tak baca, tak mengaji, tak jumpa 6 kalimah. 6 kalimah. Dengan syarat lupa atau macam tadi lah. Dia bukan sengaja nak bercakap, dia lupa. Okey? Dia lupa. Atau kurang daripadanya, 6 atau kurang. 6 atau kurang. Maka tak batal. 6 atau kurang bercakap tadi tak batal. Kecuali dia sengaja. Ni. Atau berkata ia dengan sengaja. Berkata dengan sengaja batal terus. Itu kata makmum tadi batal. Walaupun satu perkataan je, batal lah. Sebab dia tahu tak cukup dia bercakap, batal terus. Imam tak tahu, maka tak batal. Jadi kalau sengaja satu huruf pun dua huruf pun batal, satu huruf pun batal, dua huruf pun batal. Satu perkataan lagi batal. Tadi huruf satu huruf. Panjang sikit, batal lah. Ini kan pula bercakap satu perkataan lagi batal. Habis yang tak batal tadi 6 patah perkataan. Itu dia dia lupa 6 patah. Okay. Dan jahil ia akan haramnya padahal ia baru masuk Islam. Kalau jahil baru masuk Islam, tak batal. Dengan syarat yang samalah. Tak bercakap tadi sengaja, tapi tak lebih 6.
Bercakap tu sengaja tapi tak lebih 6 patah perkataan. Maka kalau lebih 6 patah perkataan, walaupun dia jahil baru masuk Islam, tetap batal juga. Bila sebut batal semayang daripada awal, bila sebut tak batal, tegur bangun sambung. Kan berlaku kat sahabat Nabi kan. Dia bercakap, dia baru masuk Islam, lepas semayang belakang Nabi, dia cakap pelan-pelan, "Lepas ni kau nak pergi mana? Lepas ni nak pergi mana?" Sebab semua senyap. Dia ingat bercakap kuat yang tak boleh, bercakap perlahan boleh. Oh, masuk Islam. Maka Nabi tegur lepas pada tu, cuma Nabi tak suruh qada balik. Bermakna kalau baru masuk Islam, bercakap pendek tak lebih 6 patah perkataan, maka tak batal. Dengan syarat baru masuk Islam. Dengan syarat baru masuk Islam. Kan ada kisah juga orang Melayu pun ada cerita dia kan. Cerita yang 3 orang baru masuk Islam juga tu. Yang seorang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Semua-semua 3 baru masuk Islam. Tiba-tiba tikus ke cicak ke macam tu duduk lalu. Imam kata, "Oh macet." Terkejut. "Oh mak kau." Macam tu lagu terkejut. Yang belakang tu, "Hei, dalam semayang mana boleh cakap?" Kan? Yang ketiga cakap apa? "Nasib baik aku tak cakap." Soalannya dia kata akhir sekali 3-3 batal. Betul ke 3-3 batal? Tak. Tapi dalam cerita yang kita dengar daripada kecil tu 3-3 batal. 3-3 batal sebab 3-3 bercakap. Sedangkan batal tak baru masuk Islam. Baru masuk Islam, mu'allaf baru masuk Islam, tak batal. 3-3 tak batal. Tapi kalau nak buat lawak tu memang 3-3 batal lah. Dia terkejut, dia bercakap, "Uish, besar ni tikus." Yang nombor 2 cakap, "Oi, dalam semayang mana boleh bercakap." Yang nombor 3, "Nasib baik aku tak bercakap." Dia kata 3-3 batal. Hakikatnya sebenarnya 3-3 tak batal sebab baru masuk Islam. Kecuali dia sambung lagi bercakap, lebih lagi 6 patah perkataan, barulah batal. Okeylah, cerita tu bersalah jugalah mana. Okey, macam mana boleh dapat maka tiada batal sembahyangnya dengan dia, tak batal lah kalau syarat tadi. Macam mana boleh ambil 6 patah perkataan tu? Ambil kat mana 6 patah perkataan yang kalau 6 patah ke bawah tak batal, 6 kata batal tadi tu, yang bercakap tak sengaja tadi. Ambil di mana? Ada cerita Nabi zaman Nabi dulu. Nabi sembahyang Zuhur atau Asar 2 rakaat je. Sahabat nak tegur takut syariat baru ke, mana tahu turun wahyu baru, sembahyang Zuhur ke Asar 2 rakaat. Ataupun mungkin juga boleh qasar, boleh pendekkan 4 jadi 2 walaupun tak musafir. Mana tahu baru kan, syariat baru, Nabi ada lagi. Jadi tak berani tegur. Bila tak berani tegur, habis sembahyang, seorang sahabat, semua sahabat tak berani. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, semua tak, Sayyidina Umar semua tak berani tegur. Sebab Nabi lepas sembahyang tu tak wirid. Lepas salam, terus bangun jalan pergi ke tepi tu macam memikirkan sesuatu. Dia termenung, tak bercakap. Lepas sembahyang terus bangun. Jadi sahabat dia tak nak tegur pun macam tak berani Ada seorang sahabat ni nama dia Zul Yadain. Dia digelar Zul Yadain. Zul ni, Zu ni yang mempunyai, Yadain ni 2 tangan. Jadi orang gelar dia yang mempunyai 2 tangan. Kenapa orang gelar dia yang mempunyai 2 tangan? Sahabat. Sebab orang lain tak ada tangan ke? Orang lain pun ada tangan juga. Tapi tu dia 2 tangan. Sebab tangan dia panjang. Bukan curi tangan panjang sampai lutut. Kalau berdiri tu sampai lutut tangan dia. Maka bila dia beratur duduk ramai-ramai, seolah-olah dia seorang je ada tangan, orang lain tak ada tangan. Seolah-olah. Lepas tu akhir kali orang gelar dia apa? Zul Yadain. Cari yang ada 2 tangan siapa? Padahal orang lain pun ada tangan. Tu maksud nama. Sahabat ni je berani, Zul Yadain. Terima kasih kat dia sebab dia berani. Dapat syariat dekat kita. Dia pun berani. "Wahai tuan, kita ni qasar ke? Walaupun tak musafir." Tak. Nabi kata sebut tak. Tu. Ulama kira berapa perkataan tu? La, 1 macam tu lah. Kita ni dah tukar syariat ke daripada 4 rakaat ke daripada 2? Nabi kata tidak. Sahabat ulama ambil lah berapa perkataan Nabi cakap. Okey, lepas tu tuan buat 2 tadi. Sahabat Nabi pun pergi tanya kawan yang lain, yang sahabat yang lain. Betul ke? 2 dia ni kata 2, Zulziyadin ni kata 2. Ulama kira lah berapa perkataan perkataan Nabi. Sahabat semua cakap, ya. Nabi terus masuk sembahyang, sahabat pakai ikut semua. Tak takbir, terus sambung. Itu yang dapat 6 tu daripada perkataan Nabi. Itu 6 pelik 6. Dalam Islam biasanya 3, 7 biasa dengar. Yang ganjil biasalah. 11 biasa dengar tu. 6 tak pernah dengar. 6 mana ada kan? Ada. Ini daripada perkataan Nabi. Nabi bercakap. Lepas tu Nabi tak takbir, Nabi masuk, sahabat semua ikut, tambah lagi 2 rakaat. Lepas tu sebelum salam sujud sahwi.
Maka terima kasih kat Zuliadain. Kalau tidak, kita tak tahulah. Orang lain tak berani tegur. Dia berani tegur. Tak ada nama sebenar dia. Saya lupa nama sebenar dia siapa. Zuliadain ni ada nama betul dia lah. Okey. Maka tak batal. Yang itu pertama. Yang kedua, perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut. Dan jika dengan lupa sekalipun. Jika bergerak yang bukan perbuatan sembahyang, pergerakan tu pula gerakan besar, 3 kali berturut-turut batal. Kalau bukan 3 kali berturut-turut, tak batal. Contohnya, dia bergerak sengaja atau tak sengaja. Contoh dia melatah, tak sengaja tu. Bersilat. Masuk. Tak jalan masuk, dia bercakap pula. Dia bersilat. Kan bergerak banyak yang berbahasa ianya bukan perbuatan sembahyang, maka batal. Walaupun tak sengaja. Nampak beza? Beza bercakap, kalau tak sengaja tak batal. 6 patah perkataan maksimum. Kalau sengaja satu perkataan pun batal, satu huruf pun batal kalau sengaja. Kalau gerak itu cakap, kalau gerakan, satu gerakan sengaja tak batal, 2 gerakan sengaja tak batal, 3 gerakan sengaja ke tak sengaja ke batal. Nampak beza cakap dengan bergerak. Ya? Dengan syarat berturut-turut lah yang batal tu. Yang 3 gerakan besar berturut-turut. Kalau tak berturut-turut tak batal. Gerakan besar apa? Yang paling besar, khilaf ulama. Ada ulama kata ni besar. Jadi kalau baca gitu je. Kalau dia dikira satu, gerakan besar. Tapi khilaf. Ada ulama kata tidak. Ni rahang. Ada ulama kata kalau macam tu macam mana nak baca? Gerak-gerak sikit tak apa, jangan gerak banyak. Ada ulama kata gitu. Khilaf lah. Kita ambil yang mana? Tak kot. Kita ambil. Dah ada khilaf, kita ambil. Gerak besar pun dia bukan gerakan besar, dia gerakan kecil. Sebab rahang kita gerak untuk baca. Selesai. Tapi kalau orang kata tak boleh tu, duk tu muak tu, itu kira satu tu. Jangan tambah lagi 2 batal. 1 tak batal. Okey. Kalau orang kata gitu, kita diam je lah. Sebab ada khilaf. Ada ulama kata ni besar, ada kata kecil. Bila gerakan kecil banyak mana, sejuta kali pun tak batal gerakan kecil. Gerak. Okey. Itu pertama. Mata kecil. Kelip mata kecil. Kelip mata kecil. Gerak hidung kecil. Kalau boleh gerak hidung kecil. Mana? Telinga kecil. Kalau boleh gerak. Ada orang boleh gerak telinga? Boleh tak gerak telinga? Ada orang boleh. Dia gerak telinga dia. Boleh. Dia boleh gerak telinga kecil. Bila kecil lah, tak apalah. Mana pula? Dah turun lah. Sini. Ni besar. Leher ni. Ni besar ni. Lengah. Besar tu 1, 2, 3, 4 besar ni. Ni. Okey. Turun. Ni. Besar. Apa dia panggil ni? Ni besar. Siku besar. Ni besar. Ni besar. Tapak tangan. Ni kecil. Ni besar. Ni 1, 2, 3. Ni. Boleh. Angkat macam sini. Itu gerak sini. Sini. Itu besar. Kalau contohnya kata kepala, angkat kepala, angkat tangan 1. Agak. Sedap. Kalau gini 1, 2, 3. Dia hanya pergi je, balik tak kira. Pergi, masuk contoh gerak, ni je kira. Boleh? Jangan gerak. Kalau kata gerak macam ni, boleh. Gerak kata bila dia diam, kadar lebih tomak ninah, mudah kata lebih 2 saat lah. 2 saat tu saya letak. Dia berhenti ni 2 saat, walaupun ni bergerak, lebih 2 saat, dia jadi kosong balik. Reset balik. Yang kata 3 kali tu berturut-turut. Jadi kalau macam ni, saja ni. Gerak gitu. 1, pergi aja, balik tak kira. Kalau macam ni, kalau angkat macam ni, dari sini 2. Dia bukan kira sekali gerak tak, ni tangan satu-satu. Jadi macam ni, 2, ni tak kira. Kalau langkah 1, 2, ni tak kira. Ni tak kira. Yang 3, 1, 2, 3. Baru 3 baru batal. Jadi kalau macam ni, 1, langkah 1, macam ni, dia sebenarnya 1. Ada orang buat ini, berhenti kejap. Berhenti 1, 2 saat lah. Kadar tomak ninah, kita kata mudah 2 saat, jadi kosong balik. Betul lah garu kan gatal kan. Garu yang ni 1, 2, berhenti, kosong balik. 1, 2. Boleh? Boleh, tapi pelik letak garu gini. Cuma nak beritahu boleh. Berhenti je kadar tomak ninah 1 hingga 2 saat, berhenti, kosong balik. Berhenti, kosong balik. Macam tu lah. Kalau kaki gatal ke apa semua kan, berhenti. Cuma ada orang tanya lah, macam mana nak garu nyamuk ke gatal dekat betih.
Tak gatal semua ni nyamuk. Mampu gatal pelik. Kalau masa turun rukuk yang tidak sujud, masa tu boleh. Masa berdiri. Macam mana buat? Kalau dia ambil kaki kanan, keraknya kaki tu, tak boleh tahan. Kerak sekali sedap. 2, 3 tak boleh tahan tak? Batal mayang. Batal. Jadi cepat-cepatlah rukuk sujud. Untuk bila sujud tu tangan. Masa sujud kan boleh garu. Atau masa duduk kan. Jangan masa berdiri. Pandai-pandai. Tapi kalau nak buat juga boleh, tapi ada risiko jatuh. Angkat kaki sebelah, pegang dulu biar berdiri satu kaki. Berhenti. Sebab dah tak tahan. Mungkin dia makmum, imam baca panjang ke apa? Mana tahu? Gatal tak tahan ni, tak tahan. Dia angkat kaki sebelah, lepas tu pegang. Ganggu. Oh, kena tangan gatal ganggu. Kalau dia tu semain seorang, dia cepat-cepat tak payah baca surah, rukuk tidak, sujud, masa tu boleh garu lah, masa duduk boleh garu lah. Kalau jadi makmum, mana boleh mendahului imam. Jadi patahkan bekokkan kaki, pegang. Macam mana kalau dah pegang sebelah kot belakang. Pegang kot ni. Macam mana? Pegang dulu, lepas tu slow-slow ke belakang. Garu gitu, pandai-pandai tapi jatuh nasib lah. Tu maksud kalau gerakan. Jadi tak habis lagi, baru sampai sini. Ni gerak besar, ni besar. Okey. Ni besar. Okey, pinggang besar. Pinggang besar, lutut besar. Buku lali besar. Tu gerakan besar. Gerakan besar tu sendi dia panggil. Sendi-sendi tadi tu tak boleh 3 lebih pada 3 berturut-turut. Yang kecil banyak mana gerak pun tak batal. Cuma jika lebih pada 3 hukumnya makruh tapi tak batal. Lebih pada 3 hukum makruh tapi tak batal. Kalau niat bermain-main baru batal. Mentang-mentang tak batal dia buat main. Masa tu batal. Batal bukan kerana gerak, batal kerana bermain-main. Lepas tu yang dalam-dalam ni semua kecil. Wah, yang dalam-dalam. Nak kena sebut tak? Yang dalam baju yang bergayun apa semua kecil. Semua kecil. Mana tahu ada orang tanya. Dia terlupa pakai spender dia kata. Masa bergerak tu lebih sikit. Allah, kecil semua tu. Gerakan kecil. Yang dalam tu semua kecil yang tu. Gerakan kecil. Yang luar tadi lah. Jadi hati-hati dengan gerakan besar tu. Seperti 3 langkah. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3 batal. 1, 2 ni tak batal. Yang ni dia panggil parking balik. Parking ke tempat asal. Parking balik. 3 gerak sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota sekaligus. Bukan mesti kata macam ni sekali sebab gerak serentak. Tak, dia tak kira gitu. Dia tak kira. Kalau macam ni 2 tambah lagi leher 1. 3 batal. Jadi jangan ingat sekali serentak tu tak batal. Serentak pun dah 2 tangan. 2. Kira 2. Atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Ini jarang-jarang kitab ada tulis. Ini kelebihan kitab kita. Iaitu sebab apa saya sebut? Sebab saya nak sebut lah. Mungkin kat sini tak ada yang baru belajar kitab ni aja. Mungkin dia dah belajar 4-5 kitab. Jadi bila ada kitab yang tak ada pada kitab lain, maka saya sebut. Sebab nak dalam berkaitan dengan solat ni, kitab Arab tebal-tebal. Jadi bila tukar, diterjemahkan, dibuat kitab jadi Jawi, maka ada maklumat tertentu yang pengarang rasa tak perlu masuk. Pengarang lain yang buat kitab lain, dia kata yang ni perlu dia masuk. Tapi yang ini kata perlu dia masukkan, yang ni kata tak perlu dia tak masuk. Jadi kalau kita belajar 10 kitab sekalipun, tetap ada benda berbeza walaupun belajar sembahyang. Mesti ada. Sebab tu ada orang gila ngaji. Ramai gila ni macam-macam. Ada gila perempuan, ada gila duit, ada gila bola. Semua gila ada. Ada gila mengaji. Gila mengaji ni bagus. Ada gila sembahyang, ada gila baca Quran, semua bagus. Ada yang bagus, ada yang tak bagus lah. Ada gila tengok TV, ada gila K-pop. Semua gila ada. Yang ni orang gila mengaji. Yang gila mengaji ni tak habis-habis. Mu ni mengaji apa benda ni? Daripada pondok kawan saya sendiri. Tahun 89 masuk dengan dia.
Lepas selang keluar tu, kita kahwin apa semua tu, saja nak pergi tengok pondok balik. Bawa anak kecil lagi, umur 2-3 tahun masa tu. Bawa pergi. Dia tak habis-habis mengaji lagi. Kita marah lah, konon-konon marah kat dia. Nak mengaji apa lagi? Oh, kitab ni. Kita ni kan kita dah mengaji dulu tahun 89, 90, 91. Sekarang masa tu dah tahun 2000 lebih dah. 2000 berapa kan? 2005 kot. Berapa belas tahun nak mengaji ni? Ada setiap kali mengaji kitab baru, setiap kali tu ada benda baru. Kebanyakannya, majoritinya sama lah, mungkin 70-80% sama je. Takkanlah rukun semayang tiba-tiba jadi bertambah jadi 40. Kalau 13 semua. Tapi detail-detail tu ada di tempat lain. Dan kata kalau aku mengaji kitab yang sama, tapi guru yang berbeza, dapat lain juga. Kitab sama, guru beza, dapat lain. Kitab lain, guru sama, dapat lain juga. Itu aku tu, tak kahwin-kahwin je. Tak tahu sekarang jadi apa ada. Ada gila belajar dia. Itu yang belajar semayang apa? Belajar mandi wajib ni. Mandi wajib. Apa benda belajar mandi wajib? Mu dah tak ada alasan nak mandi wajib dah. Contoh, tak ada alasan dah. Ada cucu, tak ada alasan nak mandi wajib dah. Bini pun dah meninggal dah. Nak belajar mandi wajib apa? Belajar basuh begok. Mudah kata tu. Benda apa orang 60 belajar basuh begok? Selama ni tak kerti ke? Bukan. Orang gila mengaji. Setiap kali mengaji ada ilmu baru. Dia ketagih kat ilmu tu. Kita lah pelik, kita malah ngaji. Dah tahu ambil wuduk, dah tahu mandi wajib, dah tahu istinja apa semua semayang. Nak belajar buat apa lagi? Ya ke tahu? Bagi soalan tengok. Boleh tak boleh jawab? Macam bagi soalan hari tu lah. Anjing, ni sajalah kita nak kiam benda lain. Anjing, ada dua air, cukup-cukup 2 kullah. Saya pernah sebut kat sini rasanya itu. Air cukup-cukup 2 kullah. Banyak 2 kullah. Cukup-cukup. Bukan lebih, bukan kurang. Cukup-cukup. Anjing 2 ekor mari. Anjing seekor mari. Dia tengok ada 2 bekas. 2 kullah. 2 kullah ni banyak lah kan. Kurang 2 kullah tu sikit. Anjing ni dia pun tengok rasa nak minum air. Dia jilat satu bekas. Yang 2 kullah tu. Jilat. Banyak mana sangat anjing minum lah. 2-3 tegok gitu lah kot. Secawan lebih kurang lah. Lebih kurang secawan ni kot. Anjing minum lebih kurang lah. Maka kurang lah sikit. Sebab dia dah jilat. Sikit je pun kurang. Lepas tu dia jalan, dia tengok jumpa satu lagi. Kan ada dua tempat, ni 2 kullah, ni 2 kullah. Dia tengok air tu tepat cukup-cukup 2 kullah. Dia rasa nak kecing dia angkat kaki, dia kecing dalam tu. Orang ni perhati je, ada seorang perhati, nak jadikan cerita lah. Soalannya, mana air mutlak? Kedua-dua jadi mughallazah. Mengaji. Mengaji mughallazah dah mengaji dah, basuh 7 kali, salah satu air tanah. Kan? Mesti dah mengaji daripada kecil. Tapi soalan tu saya tak ada jawab, kata pandai. Dua-dua najis, atau dua-dua tak najis, atau salah satu najis, salah satu tak najis. Susah kata. Itu benda macam tu lah yang kata lepas ngaji gila mengaji tu. Ada je jumpa. Mengaji je. Tu kerja dia. Kita Allah mengaji mughallazah apa benda lagi. 30 tahun lepas dah mengaji, dah tahulah kalau anjing babi ataupun yang lahir daripada anjing babi, maka dia adalah mughallazah. Basuh 7 kali salah satu air tanah. Betul bila kita tanya, bila salah satu air tanah kita tanya, kalau 25 boleh tak? Salah satu air tanah 16 lah, satu air tanah 6, 25 dah jeng lah. 3 air tanah 4 air putih. Tak boleh jawab lah. Kata mahu ngaji banyak kali. Tu benda macam tu lah. 3-4 boleh, 6-1 boleh, 5-2 boleh, 3-4 boleh. Apa ni? 3 air keruh, air tanah, 4 air putih. Itulah maksudnya 3-4. Semua kombinasi boleh. Tapi sekurang-kurang minimum kena sekali air tanah. Tu maksud dia. Bukan 1-6, 2-5. 2-5 tidak sah. Ada orang jawab macam tu. 2 air tanah, 5 air putih tak sah. Sebab dia punya 1-6. Sebab dia 7 kali salah satu air tanah. Kata ngaji kan, itulah benda-benda detail. Soalan tadi, yang anjing tadi. Okey, dua-dua najis. Okey. Logik tak dua-dua najis? Yang ni jilat sampai air liur leleh lagi jilat, kan? Kita tahu lah anjing jilat je ni. Maka kuranglah, lebih kurang satu ni lah. Air 2 kullah tu banyak. Air 2 kullah tu besar meja ni asal ada. Bekas dia. Jadi bila dia ambil ni, alah tak ada pun sangat, tak ataupun separuh gelas. Tak ada kesan sangat kot. Soalannya air tu dah jadi kurang sikit. So air tu mutlak ke tak ataupun menajis? Atau lepas tu dia pergi sana, banyak yang sama dia kencing. Maka air yang ada 2 kullah dia terlebih sikit lah sebab dia kencing. Adalah setengah cawan juga. Ataupun kurang lah, cek kita 2-3 titik je, macam tu lah. Jangan banyak sangat, ambil 2-3 titik, cek gitu aja. Soalannya, dua-dua najis setuju tak? Tak setuju. Okey. Salat dua-dua suci. Tak setuju juga dua-dua suci.
Salah satu suci, salah satu najis. Suci itu mutlak lah. Mana satu? Yang jilat ke yang kencing najis? Yang kencing najis, yang jilat tak najis. Tadi kata, sebetul saya kata, dua-dua najis setuju ke tak? Kata tak setuju. Dua-dua najis, dua-dua bekas. Setuju? Tak? Dua-dua najis? Tak. Salah. Kalau dua-dua najis salah. Dua-dua suci? Salah juga. Okey, maknanya satu najis, satu suci. Soalannya, mana najis, mana suci? Yang jilat ke yang kencing? Yang kencing najis, yang jilat? Oh, yang kencing suci. Oh, lain macam ni. Yang kencing suci, yang jilat najis. Alasannya? Alasan mesti penting. Alasan. Setakat A, B, C, D, E semua orang boleh jawab. Yang dia kencing 2-3 titik, 2-3-4 titik lah kencing, dia angkat kaki sebelah gitu je, serak gitu tak adalah berubah sangat, sikit sangat, tak bau acing lah, sikit sangat. Yang tu suci kan najis? Yang kencing suci. Yang jilat? Betul. Yang jilat jadi mutanajis, mughalazah lagi. Yang kencing kekal suci, kekal mutlak, boleh ambil wuduk, boleh semua. Kalau kita belajar biasa 7 kali salah satu. Kenapa jadi gitu? Alasannya, alasan kerana air yang lebih 2 kullah dia kuat. Air yang kurang 2 kullah dia lemah. Bila air kurang 2 kullah, bukan kullah kan? Kurang 2 kullah dia lemah. Jika kurang 2 kullah masuk najis, walaupun tak cicak ke mughalazah ke tak mughalazah, masuk je najis, automatik air tu jadi najis, mutanajis, walaupun tak berubah. Walaupun tak berubah dia jadi mutanajis kerana dia kurang 2 kullah. Walaupun kurang tu sikit, 1/2 sudu je kurang berbanding 2 kullah tadi. Tetap kalau masuk sebiji tak cicak dan tak berubah, air itu mutanajis. Tapi kalau 2 kullah ke atas masuk najis, air itu tengok berubah tak bau, warna dan rasa. Jika berubah bau, warna dan rasa, maka dia najis walaupun satu laut sekalipun. Jika tak berubah bau, warna dan rasa kerana dia lebih 2 kullah, dia kuat, maka air itu kekal mutlak. Soalan tadi, yang kencing tadi lebih 2 kullah, 2 kullah ke atas lah. Malah 2 kullah campur air kencing terlebih sikit je. Dan tak berubah bau, warna dan rasa sebab berapa titik je, maka kekal mutlak. Yang jilat tadi kita nampak itu elok sikit jilat, yang ni kencing. Bila jilat kan kurang jadi 2 kullah. Bila kurang air tu minta najis. Benda-benda macam tu, itu contoh je. Sebab tu lepas ngaji tu. Okey. Cuba tengok dia kata kat sini yang tak ada pada kitab lain, ada kitab ni. Jarang nak cari kitab Jawi yang lain yang ada bincang perkara ini. Dia kata atau dihisab atau dikira akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Ini kena betul-betul kena faham sungguh-sungguh. Walaupun gerakan sembahyang tu gerakan sunat, maka batal juga jika lebih 3. Maknanya sunat tu dikira juga sebagai gerakan. Tapi gerakan wajib tak kira. Contohnya nak sujud, gerak banyak kali tak? Lebih 3 gerak. Masa nak sujud, daripada i'tidal nak sujud, gerak lebih 3 kali. Itu dia panggil gerakan sembahyang. 30 kali pun tak batal. Sebab apa? Dia nak sujud, sakit belakang, sakit lutut, duduk tepi dinding, ada sebelah ni kursi. Tak ada atas kursi, dia berdiri, dia boleh berdiri. Maka masa nak sujud, pegang kot tingkap, pegang kot ni, sengit kot tu. Lepas tu nak letak kepala lutut tu slow sebab sakit, letak perlahan-lahan, pegang kot ni, pegang sujud. Kira-kira 30 gerakan. Tetap dia panggil gerakan sembahyang, tak kira, kosong. Okey. Daripada sujud nak naik, saya ambil contoh besar-besar lah. Daripada rukuk tu nak ambil contoh macam tak nak gerak apa rukuk macam tu je kan. Sujud nak naik, masa nak naik dia gantung tali. Saya tengok orang-orang dulu, tok guru, dia gantung tali kat rumah dia nak sembahyang sebab dia sakit, nak bangun tu dia susah sikit. Dia gantung tali lembu dia buat simpul, dia letak tepi tu, gantung. Kita ingat kan apa, buaya anak ke? Bukan. Jadi bila dia masa nak bangun tu, daripada sujud tu nak bangun, nak berdiri rakaat kedua, pegang. Dah berdiri tak apa dah, cuma nak membantu. Kalau ada meja ke kursi apa, peganglah juga sekali. Tapi ada tali senang, tarik. Banyak gerakan tu, mau 20 gerakan nak berdiri tu, maka dia panggil gerakan sembahyang, kosong, tak kira. Tak kira. Tapi kalau gerakan sunat kira. Ni gerakan sunat kira. Maksudnya contoh, apa yang sunat? Angkat tangan sunat dikira 2. Contoh sunat rukuk, Sami'allahu liman hamidah, dia kira 2. Sunat tu dah lah suruh buat sunat, tiba-tiba kira 2 gerakan.
Gerakan wajib je tak kira. Maknanya kalau angkat tu tambah lagi satu batal tak? Batal lah. Walaupun tu sunat, ini sunat. Dah lah suruh. Kira pula tu. Patutnya kalau disuruh sunat, tak kira lah gerakan tu. Tak dikira juga. Tu kita sebut. Lebih-lebih lagi gerakan yang memang tak suruh, lagilah dikira. Gerakan yang disuruh pun kira. Disuruh dengan masuk sunat. Jadi kalau masih dia angkat tangan tu, dia gerak kepala dia. Batal. Sami Allahu liman, lengah kat sini, masuk lengah dah. Tak buat gitu. Bantuan dulu. Sami Allahu liman hamidah. Batal. 3 gerakan berturut-turut. Itu gerakan yang disuruh 2 tu. Gerakan yang tak disuruh lagilah batal. Contoh gerakan tak suruh. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Ada angkat tangan tak? Masa nak takbir daripada awal lah. Masa nak semayang. Usalli semua. Allah. Ada angkat tangan tak? Ada tu masuk sunat tak? Sunat. Walaupun sunat kira 2 juga. Mengikut yang kita kira. Cuma kira 2 je lah. Kita tak bergerak. Bila kita Allahu Akbar, kosong balik. Okay. Lepas tu nak rukuk. Angkat tangan tak? Sunat tak angkat tangan? Sunat. Allah. Habis Allah. Nak rukuk tu gerak. Gerak rukuk tu gerakan semayang. Tak kira. 2 tangan je. Okay. Kalau macam ni, betul, nak bangun. Ada angkat tangan tak sami Allah? Ada. Lepas tu sami Allah liman hamidah. Ni geng skeruluh ni. Lus. Geng lus. Batal ni. Sebab ini dah 2. Ini dah 2 dah kira. Itu sunat. Tu. Sami Allahu liman hamidah. Batal semayang dia. Ni dah 2, tambah lagi. Jadi kemas tu. Cari ambil pelayar ke spana ke ni kemas. Sembahyang ni kena sungguh-sungguh je. Sami Allah liman hamidah. Dia diam. Jangan main lus-lus gitu. Saya panggil skrulu, geng skrulu. Jadi habis kalau tak lus apa? Asal gerak. Masa tengok duk minum air, duk makan, tak ada makan. Tak ada pula. Tes sembahyang ada, makan elok je. Tes sembahyang jadi lus, apa pasal? Ajalah kena. Kadang-kadang kena ke katok sikit-sikit. Sikit-sikit je. Tai makan, tai tu tak ada pun lus. Elok je tangan dia. Tai nak ambil duit cocok ATM, cocok berapa buat keluar? 1,000. Masa dia tunggu-tunggu tu tak ada gerak. Tak ada. Relax lah. Ambil duit, tak ada bergerak. Tak ada. Tai duit tak ada pun. Betul sungguh. Tapi tai semayang ni macam-macam penyakit ada. Nak semayang lah, berdehem ni lah. Macam-macam penyakit. Terbatuk situ, terbatuk sini. Tai tak semayang tak batuk pula. Contoh penyakit tai. Penyakit. Jadi saja kena sebut kan tu, sana sebut. Jadi hati-hati gerakan ni. Jadi gerakan sunat sekalipun. Okey, kemudian ada angkat tangan kan? Okey, masa sujud, lepas sujud nak duduk di antara 2 sujud. Ada angkat tangan tak? Kalau ada tu Syiah confirm. Syiah masa sujud dia angkat tangan macam ni. Macam tepak amai. Syiah angkat tangan. Kalau angkat tangan tu hati-hati lah. Geng Syiah tu. Masa sujud dia nak duduk. Okey, lepas tu sujud balik. Ada angkat tangan tak? Tak ada. Kemudian nak naik rakaat kedua, ada angkat tangan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau angkat juga 2 gerakan yang tak disuruh. Kalau disuruh pun kira ni tak disuruh. Masa rakaat pertama nak naik rakaat kedua tak ada angkat tangan. Lepas baca Fatihah apa semua nak rukuk, ada angkat tangan tak? Ada. Angkat tangan tu inilah maksud kan. Okey. I'tidal ada tak? Ada. Masa nak sujud, lepas sujud, duduk sujud, tahiyat awal lah. Masa tahiyat awal habis baca semua nak naik rakaat ketiga, ada angkat tangan tak? Ada. Walaupun ada, sunat angkat tangan sunat lah. Ada tu sunat, tak wajib. Walaupun ada, kira tak 2? Kira. Kan tadi kira 2, jangan tambah 1 lagi. Habis gerak lutut masa nak bangun, itu gerakan sembahyang. Dia dah berdiri dah. Lepas tu dia bengkok tangan, gatal ke apa, dia bengkok kaki dia. Sedangkan tangan dia angkat macam ni. Batal. Tapi kalau dah terbuat dulu, adalah khilaf-khilaf tu. Tu kena pian tepi lah. Macam mana? Dah selalu duk buat, macam mana? Tapi dari sudut hukum kena beritahu macam tu lah. Dari sudut dah tu amal dulu 30 tahun dah, takkan nak kena qada semua sembahyang. Itu kena pian tepi. Kena buat marilah yang golek, lepas tu pulut, baru boleh cerita. Sebab kita nak buka kitab ni, mana boleh main keluar fatwa gitu. Ala Arab sah batal. Ingat kita ni apa? Mustahil mutlak apa? Jadi kita nak buka kitab.
Nak tunjuk, oh ini mazhab ni khilaf ni khilaf ni. Okey, yang ni maka gini, jika jahil maka dia dimaafkan begini. Jadi yang lepas tu jangan dikenang, insya-Allah selesai. Yang baru ni jangan buat dah. Ini buktinya gini. Jadi nak buka-buka tu letih tau. Kurang-kurang pun ayam golek sekor ayam golek. Mesti sekor. Puluk masih ada. Telur 3 biji. Telur mahal. Tu contoh je lah. Ni sedap ni, tanya tak jawab. Ustaz, saya dah tanya 3 hari WhatsApp. Blue tick tapi tak jawab. Dia sound kita balik. Blue tick tu memanglah kadang-kadang kita buka. Nak jawab panjang sangat soalan, nak baca, nak faham, nak menaik. Kita biarlah. Lah kali dia duduk turun ke bawah. Tak jawab. Dia mesej balik. Ustaz, 3 hari dah saya tanya, tak jawab-jawab lagi ni. Dia ingat kaunter pertanyaan ke apa? Kaunter pertanyaan pun ada gaji tau. Ini tanya je. Kadang-kadang lah. Okey. Jadi mana kalau dah terbuat dulu, adalah dalam masalah fiqh ni biasanya banyak khilaf. Cuma dalam kita menyampaikan tak payahlah sebut khilaf banyak sangat. Kalau macam tu semua khilaf, semua boleh kena kata khilaf. Saya nak keluar rumah, lepas tu rumah dia kat tepi tadi. Saya terpijak, sentuh kaki dia. Lepas tu dah datang rasa malas nak ambil wuduk. Ada khilaf tak? Semua ada. Tak batal wuduk. Takkan nak sebut semua. Sebut batal lah mazhab Syafi'i kan. Cuma kalau ada sesuatu boleh bincang. Masalah fiqh insya-Allah boleh bincang lagi. Tapi kalau masalah tauhid, akidah tak boleh bincang. Habis, batal iman. Masalah akidah, salah tentang ketuhanan, itu habis. Semua sembahyang dia semua tak ada nilai, Allah tak terima kerana akidah salah. Akidah ni pegangan dalam hati yang kita ngaji awal-awal itu, yang pening kepala. Yang mula-mula hari tu kita ni kan. Yang akidah salah pegang tentang ketuhanan. Tersilap pegang, ingat Allah tu macam makhluk ke, Allah tu macam satu cahaya yang sangat terang ke, Allah tu boleh turun pergi naik, pergi masuk rumah orang, terbang kot ni. Mana tahu dia faham gitu? Kita tak tahu dalam hati orang. Sembahyang kita boleh tahu, kita tengok. Oh, sembahyang salah, kita boleh tahu. Akidah dia senyap, dia mana tahu dalam hati. Rupanya dia pegang gitu. Dia ingat Tuhan tu jenis, tak tahulah, duduk dekat kursi ke, lepak dekat aras ke, puas turun tengok makhluk dia, tengok marah jetik mati. Mana tahu, tak tahu. Dalam hati orang kita tak tahu. Jadi tak boleh cakap lah tak tahu. Cuma kalau dia pegang macam tu, habis kufur, tak ada maaf bagimu, tak ada khilaf. Tuhan ada 2 ke, ada 3, ada 4 ke, itu tak ada kot. Yang tu tak ada lah orang faham gitu kan. Bila dia faham itu, bila dia belajar, selama ni pegangan aku salah, pegangan aku kufur selama ini, semua sembahyang dia tak ada nilai. Itu penting tauhid. Jadi tauhid sangat penting. Fiqh, Allah macam mana ni 30 tahun dah kerulus. Macam mana baru nak kemah ni esok ni, macam mana ni baru belajar. Kita bincang tepi. Kita bincang. Dapat teh tarik, teh canai, telur 2 butir. Boleh boleh cerita. Nak lebih lagi kari kambing. Nak lebih lagi kambing kasih ada. Maksud kita boleh, insya-Allah kita boleh selesai lah masalah fiqh, insya-Allah. Masalah fiqh. Alah yang berlaku baru ni kan, siapa tu kahwin tu pun kecoh kejap. Akad nikah tiba-tiba tak cukup syarat. Memang tak cukup syarat pun, tapi akhir sekali boleh settle. Apa tu Yunus tu bapak dia. Sabriyah. Pok ya cerita tu kan ada sebab dia tak sebut mazhab Syafi'i, dia mesti wajib aku terima nikah tu semua antara syarat. Kalau tidak tak sah. Aku terima saya tak sah. Dia kena aku terima nikah, cukup minimum. Jadi tiba-tiba tak ada dalam video, tak ada, kecoh kejap. Tapi bila cek balik, memang ada khilaf. Maknanya boleh selesai. Dia boleh selesai. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh lah. Tapi boleh ke mazhab lain? Boleh selesai. Masalah fiqh boleh selesai. Masalah tauhid, akidah, ketuhanan tak boleh selesai. Sikitlah konang situ. Okey. Berapa dah ni? Apa sah dah 8? Lama dah. Oh, iyalah. Okey. Lambat start. Kita nak kena berhenti lah ke? Patut pun rasa macam okey, kita berhenti dekat belum baca dulu. Demikianlah barang yang diberikan akan dia Al-Allamah Ibn Hajar seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya jadi 3, maka batal sembahyang dengan tersebut itu. Dia bagi contoh dah. 2 gerak sunat, 1 gerak yang bukan sunat, maka batal sembahyang. Macam itulah. Gerak angkat tangan, sekali gerak kaki. Yang bukan gerakan untuk sembahyang, untuk bangun, bukan gerakan lain.
Dia gatal ke, dia apa ke, dia dah berdiri, masa Allah angkat tangan tu, kaki ni bukan gerak untuk semayang dah. Bukan untuk gerakan dah. Angkat kaki, angkat lutut ke, angkat apa, gerak ni leher ke. Maka batal semayang. Dia bagi contoh yang itu. Bila dia kata Ibn Hajar, maknanya ada seorang lagi, Syekh Ramli. Dia dua ni, Ibn Hajar, Syekh Ramli. Maka Syekh Ramli kata lain lah. Ini pendapat Ibn Hajar dan ini pendapat Mu'tamad. Kata Syekh Ramli lain. Itu yang kata ada khilaf boleh bincang tu. Okay? Kedatangan hadas kecil dah hadas besar nombor 3. Yalah, tengah semayang ketuk, batal lah tengah semayang. Ada yang sentuh lelaki perempuan, batal lah. Tengah semayang takkan hadas besar ke boleh? Pelik tengah semayang hadas besar, power. Tengah semayang ni lah, tengah semayang keluar haid perempuan, hadas besar kan? Batal. Itu kita tahulah. Kita berhenti yang keempat. Kedatangan najis yang tiada dimaaf. Kedatangan najis yang tiada dimaaf. Berhenti kat situ. Nombor 4 muka surat 64. Wallahu alam. Sudah tasbih kafarah dan subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.